wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kepada para alim ulama, kepada nazir Masjid Al-Ridwan, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat dan sekalian ahli jemaah kita yang hadir dalam kuliah maghrib perdana ataupun kuliah maghrib khas yang memfokuskan pada membincangkan fahaman dan ajaran sesat, iaitu ini adalah siri yang kedua. Siri yang pertama disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz Za'farani ataupun Ustaz Haza, yang mana saya difahamkan beliau memfokuskan kepada sejarah macam mana timbulnya ajaran sesat, terjadi munculnya kelompok Khawarij, munculnya kelompok Syiah, Asyawiyah, dan sampailah ke zaman kita sekarang ini. Jadi untuk siri yang kedua ini, insya-Allah saya akan memfokuskan kepada beberapa punca terjadinya fahaman yang sesat. Jadi maksudkan dengan sesat di sini adalah tergelincir daripada landasan kebenaran. Tidak berada sebagaimana yang disabda oleh Nabi SAW apabila para sahabat bertanya tentang satu golongan umat Nabi yang selamat. Nabi SAW beritahu, sataftariqu ummati ala 73 firqatan ataupun millah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan atau 73 jalan, kulluhum finnar, semuanya nanti akan masuk neraka, wal iyazbillah, illa wahidah, kecuali satu. Jadi antara jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW menerangkan yang satu, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang seumpama aku berada di atasnya dan sahabat-sahabat aku. Itulah namanya sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tu
nak berada pada jalan ahli sunnati wal jamaah, orang yang mengikut pada sunnah, jalan, cara, pegangan, ajaran, kepercayaan Nabi SAW, dan juga al-jamaah, iaitu yang berpegang sebagaimana pegangan jamaah para sahabat dan jamaah para ulama. Maaf saya nak tanya, di telinga saya suara saya ni macam bergema. Tuan-tuan dengar jelas atau tak jelas juga? Okey, jauhkan sikit. Okey, saya cuba ya. Cuba nanti kalau tak jelas, jadi saya bercakap senang cakap. Baru beritahu Ustaz, kami tak faham Ustaz cakap apa. Baik saya cek awal macam bergema. Baik, macam ini boleh. Itu ada yang anggap boleh insyaAllah. Kalau tak boleh bagi tahu ya, mungkin pihak masjid akan adjust ya, suara dia supaya tidak bergema. Kalau dekat live ni pun bagi feedback sama, suara berdengung kurang jelas, bergema. Tapi harap sekurang-kurangnya di masjid jelas ya. Baik. Jadi saya memfokuskan antara punca-punca berlakunya fahaman sesat. Yang pertama adalah punca dalam bentuk liberal, iaitu nanti kita akan terangkan secara ringkasnya terlampau bebas. Terlampau bebas juga boleh menjadi punca kesesatan. Yang kedua puncanya adalah literal, iaitu terlampau terikat dengan teks, tak faham konteks ya. Literal ni dia terlampau ketat, sebagaimana berlaku pada golongan Khawarij. Dia terikat dengan teks, la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum itu hukum Allah. Jadi teks itu betul, tetapi dia faham secara terlampau sempit sehingga kan ijtihad para sahabat untuk terlibat dalam majlis tahkim, majlis memperdamaikan antara dua umat Islam yang berperang, lalu dianggap sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka para sahabat dikafirkan. Ya, Sayyidina Ali dikafirkan, Sayyidina Muawiyah dikafirkan. Slogan mereka, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Jadi kamu tu dah tak ikut hukum Allah, sebab kamu buat tahkim. Tahkim ni serah kepada manusia. Itu literal. Ya, dia terikat dengan zahir kaedah tadi, tetapi makna dia batil. Bahkan boleh kita katakan rata-rata ajaran sesat ni dia akan ada apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Elok sikit ya, tak gema ya. Mungkin ada orang adjust. Okey, macam ni okey. Jadi sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah yang benar tetapi dimaksudkan maksud yang batil. Mana-mana fahaman sesat kalau kita cek pasti ada slogan dia yang bagus. Sebab itu dia ada menarik pengikut. Kalau slogan dia dari awal dah tak bagus, misalnya dia kata, jom kita jadi sesat, takkan orang nak ikut. Jom kita jemaah nak masuk neraka, takkan dia nak ikut. Jadi dia nanti namakan jemaah dia jamaah Al-Quran. Masya-Allah. Ni kita tertarik nak ikut. Ini jemaah nak ikut Quran. Cek punya cek, semak punya semak. Oh, atas nama nak ikut Quran, tolak hadis. Kerana nak pegang Quran saja. Quran okey, it's God word. Itu adalah perkataan Tuhan. Tapi kalau hadis, hanya human report. Hadis ni hanya yang dilaporkan oleh manusia. Jadi hadis kita tolak. Tengok ya. Nama dia bagi cantik. Dia tak namakan kami adalah kumpulan anti hadis. Itu orang lain yang namakan dia. Dia namakan dia sebagai jamaah Al-Quran. Tapi maksud dia tolak hadis. Itu sebagai contoh ya. Sebab itu kita kena sangat hati-hati dengan ajaran-ajaran yang pelbagai ini. Kerana yang benar pun cakap benda yang betul. Yang sesat pun dia akan bawa slogan yang betul. Cuma penghuraian dia nanti menyeleweng. Yang ketiga, kesesatan dalam bentuk sektarian atau sektarianism,
iaitu terlampau taksub dengan pendirian puak sendiri. Ya. Mungkin atas dasar politik asalnya. Pendirian itu asalnya pendirian politik, tapi terlampau taksub sangat membawa kepada bid'ah dalam agama, membawa kepada penyelewengan dalam agama. Kemudian mystical. Ini juga punca orang jadi sesat. Dia terlampau tertarik dengan benda yang pelik-pelik. Kalau boleh diri dia tu nak jadi kebal. Kalau boleh diri dia tu nak boleh berjalan atas air. Kalau boleh diri dia tu nak boleh terbang di udara. Jadi oleh kerana tertarik sangat dengan benda-benda yang pelik ini juga boleh menyebabkan dia tersesat. Dan ada sebahagian kesesatan membawa kepada kekufuran. Jadi kita terangkan awal-awal, sesat itu bermakna tergelincir dari landasan kebenaran. Boleh jadi dia tergelincir daripada landasan sunnah, maka jadilah dia ahlul bid'ah. Orang yang buat bid'ah, berdosa dia. Tetapi kadang-kadang gelincir itu jauh sangat. Bukan sahaja tergelincir daripada landasan sunnah, bahkan tergelincir daripada landasan Islam. Lalu orang tu jadi kafir. Kalau dia dulu Islam, dia jadi murtad. Itu lagi bahaya. Saya bagi contoh di sini, misalnya, puncanya adalah evangelical. Evangelism ni adalah dakwah yang dibuat oleh agama lain untuk menarik umat Islam supaya murtad, tukar agama. Jadi kena hati-hati ya. Dalam negara kita ada yang namanya hak kebebasan beragama. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Persekutuan itu maknanya Malaysia lah. Islam is the religion of the federation. Tapi perkara yang sama mengatakan agama-agama lain boleh diamalkan dalam keadaan aman dan harmoni. Maknanya kita tak boleh paksa lah orang Hindu suruh masuk Islam, nak paksa orang Kristian suruh masuk Islam, tak boleh. Dia bebas nak amalkan agama dia. Termasuk dia nak mendakwahkan agama dia. Maknanya kebebasan beragama tu termasuk kebebasan untuk promote agama dia. Tetapi perkara 11.4 menetapkan bahawa untuk promote ideologi agama kepada orang Islam itu dikawal, disekat oleh undang-undang. Mana tak boleh orang tu sewenang-wenangnya cakap pada orang Islam, kamu masuk agama kami lah. Kamu jangan jadi orang Islam lagi lah. Kamu tukar agama. Tak boleh. Itu tidak termasuk dalam kebebasan. Sebab murtad adalah jenayah. Ya? Dalam Islam, murtad adalah jenayah. Tidak ada yang namanya kebebasan melakukan jenayah. Ya? Kalau kebebasan mencuri misalnya, kebebasan berzina misalnya, tak ada. Kerana ini adalah jenayah. Jadi hati-hati ya. Ada setengah kesesatan itu sampai membawa kepada kufur, ya? Sampai membawa kepada orang itu terkeluar dari Islam. Jadi setakat tempoh masa yang diberikan, ya, iaitu sampai 9 suku. Nanti isyak kita berhenti sekejap azan. Okay. Lepas tu kita sambung maksimum 9 suku. Jadi mungkin saya kena berhenti awal sedikit untuk memberi ruang ya, kalau ada sebarang soalan. Maka saya cuba terang satu persatu setakat yang sempat. Ya. Saya mula dengan kesesatan yang berpunca daripada liberal. Ya, itu berfikiran terlampau bebas. Liberal ni ataupun liberalisme, dia ada prinsip-prinsip dia. Prinsip nombor 1 adalah kebebasan. Jadi mungkin orang tertanya-tanya, apa masalah dengan kebebasan? Apakah Islam anti kebebasan? Islam tak mahu manusia bebas kah? Jadi kita jawab, Islam mengiktiraf kebebasan. Tapi kebebasan yang ada panduan. Orang tu bebas nak berurus niaga, nak berjual beli, nak kerja makan gaji boleh, nak berniaga kerja sendiri boleh, nak nikah kahwin boleh, dan sebagainya. Ada kebebasan. Tetapi liberalism ni kadang dia melarat sampai kepada nak menghalalkan yang haram. Itu masalah dia.
Bahkan mungkin sampai ke tahap nak buang agama. Atas nama freedom, agama dah tak relevan kata dia. Sebab agama ni mengongkong. Yang kedua, prinsip equality, iaitu persamaan. Islam iktiraf persamaan. Tapi antara yang sama, kalau yang berbeza, ya kita kata berbeza. Tapi orang liberal tak. Lelaki dan wanita, dia nak samakan secara total. Akhirnya, sebagaimana suami berhak menceraikan isteri dia, maka isteri pun kalau tak suka, cerai dia suami dia. Oleh kerana persamaan, kalau berlaku kematian, nak bagi harta pesaka, tak boleh lagi yang lelaki dapat 2 kali ganda. Dia nak lelaki dan wanita faraid sama. Ini contoh ya. Dan kadang-kadang persamaan daripada sudut agama. Dia nak anggap orang Islam, orang bukan Islam sama. Memang ada sama daripada sudut kemanusiaan, daripada sudut hak dan tanggungjawab. Ada yang sama. Tapi nak sama secara total, mungkin satu tahap dia nak, kalau orang Islam nak kahwin dengan orang bukan Islam, boleh je orang bukan Islam tu tak perlu tukar agama dia. Sebab sama. Ini masalah dengan liberal. Yang ketiga, relativism. Dia mendakwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Apa yang dianggap benar, itu relatif. Boleh jadi yang dianggap benar tu tak benar. Tapi ini agak mudah untuk kita patahkan. Sebab dia konsep dia tak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu boleh berubah. Jadi kalau kita tanya pada dia, teori kamu yang mengatakan kebenaran itu relatif, teori itu mesti betul ke tak mesti betul? Kalau dia kata teori itu mesti betul, mana dia dah langgar teori itu sendiri. Teori itu kata tak ada benda yang mesti betul. Setiap benda boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau dia kata teori ini tak mesti betul, tak bolehlah kita ikut benda yang tak mesti betul. Kan begitu. Tapi dia akan menanamkan rasa ragu-ragu dalam hati seseorang, apakah yang dia percaya selama ni memang betul ataupun tak betul. Dia selama ni percaya Allah wujud. Bila masuk jarum liberalism, takkan Allah tak wujud. Dia percaya bahawa Nabi SAW adalah Rasul. Bila dah masuk jarum liberalism, takkan bukan. Ini bahaya dia. Yang keempat adalah nyah suci kitab suci. Dia bagi desacralization of the holy books. Iaitu kita boleh faham kalau dia mengkritik Injil misalnya, kerana kita tahu bahawa dah masuk tangan-tangan manusia mengubah isi kandungan kitab suci. Asalnya kitab suci dia daripada Allah. Bila daripada Allah sempurna. Tapi kan kita tahu dah ditahrif, dah diubah. Tetapi dia nak buat benda yang sama kepada Al-Quran. Mungkin dia akan mula dengan anjurkan debat. Misalnya menilai penolakan terhadap homoseks di dalam Al-Quran secara kritis. Jadi kita boleh kritik Al-Quran misalnya. Ini akhirnya Al-Quran dianggap macam buku manusia. Awak boleh setuju, boleh tak setuju dengan Quran. Awak boleh bangkang Al-Quran. Awak boleh kata Quran tak betul. Dan sebagainya. Dan yang kelima, deconstruction of faith. Dia nak hancurkan balik kepercayaan. Mungkin dalam program-program liberal, dia kata, dalam program kita hari ini, apa sahaja yang awak percaya selama ni, awak buang jauh-jauh. Awak datang sini, awak tak percaya apa-apa. Itu konsep dia. Dan baru dia bina balik ikut acuan dia. Ini elemen-elemen yang ada dalam liberalism yang boleh membawa seseorang itu kepada kesesatan. Ni yang komen dekat TikTok ni hebat komen dia. Ada yang suruh saya taubat. Taubatlah engkau. Okeylah, insyaAllah. Kalau orang suruh taubat, jangan kita nak marah dia. Taubat tu kan kewajipan. Dia datangkan ingatkan pada kita kewajipan kita. Ustaz, taubatlah Ustaz. InsyaAllah. Kena jawab macam itulah. InsyaAllah. Kerana bertaubat itu adalah satu kewajipan. Ada yang cakap merapu. Tu pandangan dia lah. Masing-masing punya pandangan. Kita nak terangkan tentang ajaran-ajaran sesat. Sekarang ni fokus kepada liberalism. Yang paling seronok dijual
menarik oleh orang liberal ni adalah kita bebas. Terutama anak-anak muda, anak remaja, dia kan terkongkong dengan peraturan mak ayah dia. Nak buat ni mak ayah tak bagi, nak buat ni masyarakat tak suka. Tiba-tiba datang satu idea mengatakan kita ni lahir bebas. Kenapa pula kita nak, dah elok dah kita lahir bebas, tiba-tiba kita nak dikongkong dengan agama. Agama kata ni haram, ni tak boleh, ni tak elok. Ya. Tak sepatutnya dia kata. Bila kita dah lahir bebas, kita kena kekal bebas. Baik. Dalam berdepan dengan dakwah orang-orang liberal, kita ada pendekatan kita menolak secara total. Kita kata tak betul yang hang buat ni mengarut, tak betul. Ataupun kita tolak secara sebahagian. Kita kata okey, betul, apa yang awak cakap tu betul, tetapi itu baru kita tolak penyelewengan dia. Jadi untuk yang pertama ni kita mengambil pendekatan total rejection. Kita tolak secara 100%. Kita kata kamu ni meragu saja. Sejak bila kita dilahirkan bebas? Kita tak dilahirkan bebas. Sebagai contoh, jantung kita. Kita bebas tak kawal jantung kita? Jantung ni kerja, pam darah. Sentiasa dia pam darah. Masa tuan-puan dengar kuliah maghrib, jantung jalan. Nanti lepas kuliah maghrib, sembahyang isyak, jantung jalan. Lepas kuliah isyak, pergi minum, mengopi, jantung jalan. Balik rumah dah mengantuk, tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, tuan-puan boleh kawal tak? Jantung kita pun kita tak bebas nak kawal. Bila dia nak kerja, bila dia nak stop. Bahkan kita lahir ke dunia ni pun kita tak bebas memilih kita nak lahir bila. Kita nak lahir di mana. Kita nak dilahirkan oleh siapa. Sejak bila kita pilih? Kan tak. Tahu-tahu, oh ini hari jadi kita. Oh ini kampung lahir kita. Oh ini mak ayah kita. Bahkan mak ayah kita pun tak bebas memilih. Dia usaha-usaha saja. Kemudian mak kita mengandung dapat kita. Kalau dia bebas memilih, mungkin dia nak kulit kita cerah sikit, tinggi sikit, hidung mancung sikit misalnya. Tak ada. Macam inilah rupa kita. Kita tak ada kebebasan untuk memilih. Jadi, mendakwa kononnya kita lahir bebas, ini hanya fantasi. Ini hanya angan-angan golongan liberal. Bahkan kita tak bebas untuk menolak penuaan. Muslimat terutamanya, kaum wanita, selalu dikaitkan dengan suka untuk nampak muda. Dan awet muda. Kan betul kan? Kalau perempuan dah umur 50-an, tiba-tiba orang tengok, macam 20-an. Dan dia seronok. Jadi, kalau saya tanya pun tak perlu jawab lah. Muslimat suka tak nampak muda, tak payah jawab. Sebab produk kosmetik laku. Betul bukti, mereka suka untuk nampak muda. Tetapi ada petua sebenarnya. Petua untuk nampak muda. Kalau puan-puan berminat, saya boleh bagi tahu. Boleh buat catatan ya. Petua untuk kekal nampak muda, iaitu mati awal. Muda-muda dah mati. Kekal dengan ingatan orang kita tu sentiasa muda. Tak pernah orang bayangkan kita tu tua. Sebab umur 20 dah meninggal. Tapi tak seronok lah pula mati awal. Tapi kalau panjang umur, lama kelamaan, walaupun dia dah letak cleanser, dah letak toner, lagi apa moisturizer, apa lagi serum, macam-macam lah. Dalam pasaran, lama kelamaan kulit makin kendur. Uban pula berterabur. Mata pula kabur. Gigi pula dah mula gugur. Itu semua tanda nak masuk kubur. Tak nak masuk sebenarnya. Tapi kita tak bebas. Itulah perjalanan yang telah dilorongkan oleh manusia. Dia hidup bukan selama-lamanya. Jadi daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, meninggal. Jadi kita tolak. Kita tak akan berundur dengan paksaan orang-orang
liberal yang nak mendakwa kononnya kita lahir bebas, oleh kerana agama itu mengongkong kebebasan, maka tak perlu agama. Kita kata awak merapu. Terbukti kita tak lahir bebas. Bahkan kita buat undang-undang, lampu merah kena berhenti. Tak boleh kita kata, ini kereta saya suka hati lah, nak jalan. Bayar cash ni, bukan bayar bulan, bayar cash. Bayar cash ke bayar bulan, lampu merah kena berhenti. So tak ada. There is no such thing as absolute freedom. Tak ada yang namanya kebebasan mutlak. Ini hanya fantasi, angan-angan, golongan liberal. Baik, kalau kita bertegas, mungkin mereka akan undur, mungkin undur sedikit. Mereka akan kata, okey, betul, kita tak sebebas bagaimana yang dibayangkan. Tetapi kita masih tak perlu agama. Sebab kita manusia ada akal. Akal sudah boleh memandu kita, ni benda ni tak baik. So kita jangan buat. Akal bagi tahu pada kita benda ni baik. So kita buat. Tak perlu agama nak bagi tahu. Akal kita dah cukup. Maka dekat sinilah kita mengambil pendekatan partial rejection. Iaitu kita menolak sebahagian saja. Kita terima dulu bahawa akal tu membantu untuk kita bezakan baik dan buruk. Itu kita kena terima. Bahkan dalam agama kita ada istilah kanak-kanak mumayyiz. Daripada perkataan bahasa Arab, mayyaza yumayyizu tamyizan, iaitu membezakan. Biasa budak umur 7 tahun, 6 tahun pun mereka dah boleh beza. Kalau 2-3 tahun jangan, dia tak tahu benda. Kalau bawa ke masjid tu kadang dia akan lari sana lari sini. Tapi kalau dah 6 tahun, 7 tahun tu dia dah boleh kita disiplinkan dia. Sebab dia sudah boleh membezakan, memayyiz, Jadi kita kata betul, memang betul. Akal boleh membantu manusia ke arah kebaikan, tapi akal manusia itu kan terbatas. Berdasarkan apa yang dia pernah lihat, pengalaman, dan lebih parah lagi, akal boleh dikalahkan oleh nafsu. Akal mana yang tak tahu ambil rasuah tak baik? Tak perlu dia sampai nak ada PhD. Hatta kalau dia tak ada SPM pun dia tahu ambil rasuah tak baik. Tapi bila dia offer dengan rasuah, tu kata orang, kalau RM10 jangan, kata dia. Jangan cabar saya. Jangan buat macam ni. Kalau RM100, saya tak mahu. Tapi kalau RM10,000, RM100,000, mungkin jangan cakap kuat-kuat. Macam tu pula. Akal masih akal yang sama. Tapi masih boleh terkalahkan dengan nafsu. Bahkan kadang-kadang dipujuk oleh nafsu dia. Inilah kata dia, berkat kau amalkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagikan jalan keluar dan Allah rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ni kau tak sangka-sangka dia nak bagi kau RM100,000, tak sangka-sangka apa, kata rasuah lah tu. Jadi kena hati-hati. Jadi tetap akal ini terbatas, masih boleh dikalahkan oleh hawa nafsu, maka perlu kepada agama untuk tegas memandu, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini harus. Baik. Kalau kita bertegas begitu, dia akan undur lagi. Dia akan kata, okey, memang akal semata-mata tak mampu nak membantu kita, mungkin kita masih perlu kepada agama, tetapi kenapa kalau agama kita mesti terikat dengan ulama? Saya pernah lihat satu orang di depan mata saya, masa tu ada buat satu forum di Shah Alam. Jadi masa sesi soal jawab tu, dia ke depan. Free hair, blonde hair, rambut blonde. Tapi cakap Melayu lah. Muka pun muka Melayu. Kadang-kadang orang kita ni rambut dia blonde, bulu ketiak hitam juga. Kan? Sebab dia celup. Jadi kata dia, I'm a Muslim. Saya orang Islam. But who are you to tell me how I interpret my religion? Dia kata, awak semua siapa? Jakim tu siapa? Mufti tu siapa nak beritahu saya macam mana saya patutnya menafsirkan agama saya? Saya boleh tafsir agama saya sendiri, kata dia. Ini penyakit orang liberal. Dia tak ada terlatih dalam bidang tu, tapi dia nak tafsir sendiri agama. Jadi ini bahaya. Dan ini satu persamaan sebenarnya.
antara golongan liberal dan golongan literal. Persamaannya sama-sama menolak autoriti ulama. Cuma bahasa yang mereka gunakan tu berbeza. Bahasa liberal mungkin dia kata kamu ni you try to play God. Ulama ni macam nak belagak Tuhan. Sedap hati dia cakap ni haram, ya. Jadi kamu tu Tuhan ke? Dia tu bahasa liberal, agak kasar lah. Kebanyakan orang Islam tak berapa boleh terima lah bahasa orang liberal tu kerana terlampau kasar. Tetapi kalau literal, tu kita boleh terpengaruh. Sebab bahasa dia tu berlapik. Dia cakap contohnya, tuan-tuan, kita dalam agama ni, kita tak boleh taksub sangat kepada ulama. Kerana ulama ni walaupun mereka alim, tapi mereka tu bukan maksud. Ulama pun boleh salah silap juga. Maka yang penting kita itu berpegang pada Quran dan Sunnah. Ulama tak mesti kita pegang. Macam mana kalau kita dengar macam tu? Setengah orang kata, oh ni baru dia tak taksub. Dia ikut Quran Sunnah je. Tapi efek dia sebenarnya sama macam liberal tadi. Kesan dia adalah dia akan mempertikaikan autoriti pakar. Dalam agama yang pakar adalah ulama. Jadi ini sebenarnya common sense. Dalam bab dunia pun misalnya, walaupun doktor tak maksum, tapi kalau kita ada penyakit, kita pergi pada doktor. Kerana dia pakar. Kan macam tu. Doktor kata, Tuan ada penyakit ni, obat ni ambil 2 biji sebelum makan. Baik doktor. Yang ni pula ambil 3 biji lepas makan. Baik doktor. Yang ni ambil 4 biji ya sambil-sambil makan. Baik doktor. Sami'na wa ata'na. Ya. Walaupun doktor pun boleh tersilap, tapi sekurang-kurangnya dia pakar. Dalam bab naik kapal terbang misalnya. Apa tuan-tuan bawa sendiri ke bagi pilot bawa? Pilot sebab dia pakar. Walaupun pilot boleh tersilap. Tapi banding dengan kita yang tak tahu benda bawa, naik. Tak naik kapal terbang. Tak naik okey. Kalau naik sekejap, lepas tu jatuh, ya gitu. Jadi dalam bab kata kapal terbang, kita tak bagi pada doktor. Kita bagi pada pilot. Jangan dalam bab agama pilot pula disuruh fatwa, jenuh. Lain bidang kan? Ulama, dia ulama besar. Ratus ribu hadis dia hafal. Quran dalam dada. Maka kita kena bagi dia bawa kapal terbang. Bidang lain. Nah, kalau berfatwa mungkin. Tapi kalau bawa kapal terbang, bukan kerja ulama. Jadi kena hati-hati ya. Mereka bila mempertikaikan. Sebab kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum. Kita ikut ulama kerana mereka pakar. Kalau nak bagi alasan tak maksum, habis sahabat Nabi tak maksum. Yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak ikut sahabat, macam mana nak dapat ilmu? Yang dapat ilmu daripada Nabi itu sahabat. Kita ikut sahabat bukan kerana sahabat maksum, tapi kerana mereka adalah murid-murid Nabi. Kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum, tapi kerana ulama adalah pewaris Nabi. Kemudian mereka menekankan persamaan, contohnya antara lelaki dan wanita. Kadang-kadang atas nama feminism, memperjuangkan hak wanita. Jadi sama-sama manusia. Kenapa dilayan secara berbeza? Kenapa faraid perempuan dapat separuh? Kenapa hak cerai hanya bagi pada suami? Kenapa tak bagi isteri hak cerai suami dia? Jadi di sini kita kena beritahu memang antara lelaki dan wanita ada persamaan. Oleh itu sama-sama ada hak dan sama-sama ada tanggungjawab. Tapi nak paksa kononnya lelaki dan wanita ni absolutely equal, itu kan menafikan realiti. Termasuk fakta sains, termasuk fakta biologi, psikologi, emosional, lain. Saya sekarang orang panggil Ustaz Engku. Tapi masa saya sekolah, saya ambil aliran sains. Saya ambil subjek fizik, chemistry dan juga biologi. Dalam kelas biologi, cikgu biologi tunjuk diagram, ini male reproductive system, ini female
reproductive system. Mana sama? Tak payah diagram sangat lah, kita tengok cerita lalu pun tak sama lelaki perempuan. Jadi macam mana kamu nak paksa sama secara total? Fizikal tak sama, ketubuhan tulang tak sama, alat kelamin tu confirm lah tak sama, ya. Dan dari segi psikologi, perangai pun tak sama. Contoh, ya, bab shopping tak sama stamina orang lelaki dengan stamina orang perempuan bab shopping. Kebiasaannya wanita mengatasi. Mungkin yang paling aman kalau shopping, suami tak payah ikut. Senang hati wanita, puas hati. Tapi kalau terpaksa ikut, nak parking susah apa, yang lebih aman suami tunggu di kedai kopi ke mana, habis shopping baru. Kalau ikut sekali memang stres. Suami cari kerusi, isteri dah rimas. Suami tengok jam, isteri dah rimas. Tak seronok. Suami pergi minum kopi, berapa duduk, nanti isteri dah jembak balik. Macam tu. Ini contoh. Yang biru tu lelaki, yang merah tu perempuan. Mission sama, masuk dalam shopping complex, beli sepasang seluar jenama Gap. Lelaki terus pergi kedai Gap, beli, dia keluar. Yang perempuan dia tawaf dulu, tengok tudung, kerongsang, apa bagai, ya, baru dia keluar. Ini realiti. Jadi tak boleh, ya, kita nak paksakan persamaan total, tak boleh. Nanti kita sambung selepas daripada laungan azan, insyaAllah.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi berkaitan dengan dakwaan orang liberal nak menyamakan antara lelaki dan wanita. Kalau kita kaji, mereka sebenarnya fokus kepada nak ubah hukum. Nak ubah hukum cerai, nak ubah hukum faraid. Tetapi yang tak ada kaitan dengan hukum, mereka tak kisah pun. Contohnya, bab sukan. Sampai sekarang ada acara lomba lari lelaki, acara lomba lari wanita, renang lelaki, renang wanita. Kata sama. Lomba sama-sama. Kenapa masih asing-asing? Kan tengok dia double standard. Dia hanya nak menyerang yang berkaitan dengan hukum agama. Kemudian, nyah suci, kitab suci dan dekonstruksi kepercayaan. Ini sebagai contoh. Mungkin anak muda yang terpengaruh dengan konsep liberalism ini sampai mempertikaikan kenapa Allah haramkan makan babi. Kenapa Allah tak bagi lakukan seks bebas. Kalau tak boleh buat seks bebas, tak payah cipta manusia. Seolah-olah ni manusia dicipta untuk seks semata-mata. Jadi dalam Islam, benda-benda macam ni sebenarnya adalah diatur, bukan dikekang. Sebab liberalism ni asalnya dia bangkit sebagai reaksi kepada penindasan yang dilakukan pada zaman gelap, the Dark Ages. Golongan gereja menindas akal dan juga fitrah manusia. Contohnya dalam bab akal dipaksakan untuk menerima konsep Trinity. Trinity, satu dalam tiga. Satu dalam tiga, mustahil. Tiga dalam satu, okey je. Coffee 3 in 1, shampoo 5 in 1. Okey. Tapi satu dalam tiga macam mana? Is either satu atau tiga. Dia tak boleh satu dalam tiga. Tapi dikatakan, tak apa, kamu terima je, jangan tanya banyak sebab ini agama kata. Dan dipanggil dogmatic, dipaksa. Kalau tak pun dakwaan, kalau nak jadi orang yang baik, jangan kahwin. Nak jadi orang gereja misalnya, tak boleh kahwin. Jadi, kalau orang Islam terpengaruh dengan idea ni, tak logik sebenarnya. Orang dulu mungkinlah, sebab dia nak lawan penindasan-penindasan akal dan juga fitrah. Tapi dalam Islam, Islam suruh kita guna akal. Dalam memahami akidah, ada dalil akli, ada dalil nakli. Jadi dia seiring. Keimanan kita tu seiring dengan akal. Kita percaya Allah Esa, kerana Tuhan yang banyak mustahil. Akal tak boleh terima. Dan Islam tidak mengekang nafsu semula jadi. Islam tak kisah kamu ustaz ke, kamu ulama besar ke, kamu ahli sufi ke, ya sila kahwin. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah yang elok di kalangan wanita tu. Kamu nak macam mana, seorang, dua orang. Dalam Islam. Jadi orang yang terpengaruh dengan liberalism ni, dia tak perasan beza antara Islam dan agama lain. Islam tidak menindas akal dan Islam juga tidak menindas naluri semula jadi. Tapi Islam susun. Kamu salurkan melalui perkahwinan. Kamu salurkan dengan yang lawan jenis. Jangan kamu kahwin sama jenis. Sebagai itu. Diatur nafsu itu. Ada juga orang yang agak apologetic. Dia macam segan nak kata liberal ni tak betul. Jadi dia kata orang Islam terhutang budi dengan liberalism. Kenapa? Kerana kerana orang barat dia berfikiran liberal, terbuka. Sebab itu Islam berkembang dakwah dia. Kan orang barat kalau nak dakwah aku nak dengar. Kalau dia boleh terima, dia masuk Islam. Berbanding dengan orang lain. Jadi kita kata bukan orang Islam terhutang budi kepada liberalism, tidak. Sebaliknya, golongan liberal yang terhutang budi kepada ajaran Islam. Sebab dengan liberalism tu mereka dapat kebebasan. Dilawan penindasan golongan gereja dan sebagainya, dia dapat kebebasan. Persoalan, kebebasan yang kamu dapat tu kamu nak guna macam mana? Kamu dah ada kebebasan, kamu nak guna macam mana kebebasan tu? Mujurlah Islam datang
Dia terima Islam, dia tahu kebebasan itu digunakan begini. Jadi hidup dia tu teratur. Berbanding ini contoh kebebasan yang macam kegilaan. That's the Prime Minister of Luxembourg arriving in the function with his male wife. Kadang orang tanya, main dengan siapa? Main dengan anak. Anak lelaki kan anak perempuan? Okey lah. Betul tak? Main dengan siapa? Main dengan isteri. Oh, isteri hang lelaki ke perempuan? Ni dia main dengan isteri dia atas nama kebebasan. Boleh nak kahwin dengan lelaki, boleh kahwin dengan isteri yang lelaki. Siap simpan janggut ni. Dan ada pula yang dia mendakwa bahawa dia sebenarnya adalah anjing. Tapi dia terperangkap dalam badan manusia. So dia nak kebebasan untuk hidup sebagai anjing. Itu pun teori yang dibuat oleh golongan transgender. Dia kata dia sebenarnya perempuan. Tapi entah macam mana dia terperangkap dalam jasad lelaki. Jadi kena hormati hak dia untuk berhidup sebagai perempuan. Ini orang barat pun tak terima. Biologically, you lelaki-lelaki lah. Macam mana lah nak kata you terperangkap? Apa boleh kita kata misalnya, ada satu penyakit lagi, dia kata dia sebenarnya orang cacat, tapi dia terperangkap dalam jasad orang yang sempurna. The inner sense dia orang buta. Tapi somehow mata dia boleh melihat. So dia nak hak untuk butakan mata dia sendiri. Dia nak hak untuk potong tangan dia sendiri. Sebab dalam diri dia, dia orang cacat. Ini kebebasan kegilaan. Habis kalau orang tu misalnya, contoh dia datang ke masjid, orang umur dah 60-an misalnya, datang ke masjid, lepas tu masa orang sujud, dia selak kain seorang-seorang. Misal, masalahnya jemaah yang datang sembahyang tu, yang tak pakai spender pun ada. Kecoh lah satu masjid. Orang tangkap. Nak hantar kat polis. Buat kacau dalam masjid. Dia kata jangan. Saya sebenarnya budak-budak lagi. Saya baru 5 tahun tapi terperangkap dalam jasad orang dewasa. Itu macam mana? Perdana Menteri datang ofis, ada orang duduk kat kursi dia. Kau siapa? Orang ni polis tangkap ni, masuk berceroboh dalam pejabat Perdana Menteri. Tak. Saya sebenarnya Perdana Menteri. Cuma saya terperangkap dalam jasad rakyat biasa. Boleh ke? So ini sebenarnya dah jadi kegilaan. Jadi Islam berbudi kepada golongan liberal ni supaya kebebasan yang mereka dapat itu tidak tergelincir menjadi kegilaan. Baik, selesai. Saya nak langkau pergi kepada fahaman yang seterusnya ataupun punca yang seterusnya daripada ajaran-ajaran sesat, iaitu fahaman literal. Hilang terus lah. Okay. Ciri-ciri literal, dia memahami zahir dalil semata-mata. Jadi agama ni kan ada dalil dia. Yang utamanya Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis ni ada kalanya makna yang zahir itu dikehendaki. Ada kalanya makna yang dikehendaki itu bukan makna yang zahir. Beza antara teks dengan konteks. Saya bagi contoh dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab kata, ra'aitu asadan. Aku telah lihat asad, singa. Maka zahir maknanya binatang. Dia terlihat binatang singa. Sedia maklum singa itu apa. Tapi kalau orang Arab kata, ra'aitu asadan yahtubu alal mimbar. Aku telah melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar. Adakah kita nak faham makna zahir? Binatang juga. Binatang mana yang berkhutbah atas mimbar? Maka dipaham secara kontekstual. Iaitu manusia yang mungkin berani, garang ketika berkhutbah. Seumpamanya singa yang sedang berkhutbah. Sebab singa ni ciri dia garang. Contohlah orang lelaki kadang-kadang kawan ajak minum, bang, dia keluar mengetih, dia cakap, sekejap lagi boleh tak? Singa tak tidur lagi ni. Singa benda tu. Mungkin dia maksudkan orang yang garang macam singa. Takkanlah singa pula tak dalam rumah. Jadi
Quran dan hadis juga begitu. Ada kalanya dia bermakna dengan makna zahir, ada kalanya dia bermakna dengan makna yang lain. Tapi golongan literalis dia melulu zahiriyah, zahir semata-mata. Oleh itu, dia keliru makna tauhid dan syirik. Sehingga yang tauhid disyirikkan dan yang syirik dikatakan bertauhid. Dia keliru makna sunnah dan bid'ah. Berpegang pada sunnah, betul. Tolak benda-benda bid'ah, betul. Tetapi dia keliru sehingga yang sunnah dibid'ahkan dan yang bid'ah dianggap sebagai sunnah. Kemudian dia keliru tentang mazhab dan taklid. Dia melarang orang bertaklid dan dia seolah-olahnya memperlekehkan mazhab. Padahal taklid ni ada tempat dia dilarang, ada tempat wajib. Antara yang dilarang taklid dalam bab akidah. Kamu percaya ada Allah, percaya. Kenapa kamu percaya ada Allah? Entahlah, orang sini semua percaya macam tu. Takkan saya seorang tak percaya. Itu tak boleh. Kamu kena tahu, sebenarnya alam ni. Takkan alam ni jadi sendiri. Kita pun tak cipta diri kita sendiri. Mesti kita ada Tuhan. Sekurang-kurangnya lah. Jadi dalam bab akidah, dilarang bertaklid. Yang kedua, dilarang bertaklid dalam bab hukum hakam bagi orang mujtahid. Orang-orang level Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sahabat-sahabat Nabi yang alim, yang mujtahid, itu tak boleh taklid. Dia kena ikut apa yang dia faham daripada Quran hadis. Kerana dia dah sampai level yang dia layak untuk memahami direct pada Quran hadis. Orang macam ni dilarang bertaklid. Sebab itu Imam Syafi'i pesan, jangan ikut dia tu, bercakap pada murid-murid dia yang mujtahid, yang alim. Adapun orang biasa yang tak mampu nak gali hukum direct pada Quran hadis, dia wajib bertaklid. Kenapa? Kerana haram ikut benda yang kita tak tahu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Jadi nak beramal macam mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir, orang yang tahu. Takkan tanya saja, tanya dan ikut. Itu namanya taklid. Bahkan ada orang seolah-olah tak faham mazhab. Dia kata kita tak perlu bermazhab sebab dah ada Quran hadis. Kita ikut Quran hadis. Dalam hadis pun Nabi pesan suruh ikut Quran dan sunnah. Ada ke Nabi pesan, nanti kamu bila pas saya tak ada ikut mazhab Imam Abu Hanifah, ikut mazhab Imam Syafi'i? Tak ada. Nabi suruh ikut Quran dan sunnah. Jadi buat apa kita ikut mazhab? Jadi ini kekeliruan sebenarnya, kerana mazhab itu adalah produk daripada Quran dan hadis. Sebab itu kita ikut. Kalau kamu kata buat apa ikut mazhab, ikut Quran dan hadis, maknanya kamu tak faham proses ikut Quran hadis itu akan menatijahkan salah satu dari dua. Sama ada ulama faham Quran hadis dengan kefahaman yang sama, lalu mereka berfatwa dengan fatwa yang sama. Fatwa-fatwa yang sama kesemuanya ini dipanggil ijma'. Ijma', kesepakatan ulama, wajib kita ikut. Contoh yang mudah, ijma' wajib sembahyang 5 waktu. Ijma' haram mencuri, haram minum arak. Itu ijma'. Haram kita langgar. Tapi tak jarang berlaku, bila ulama' pergi pada Quran hadis, ulama' ni faham macam ini, ulama' lain faham lain. Bila faham lain, keluar fatwa lain-lain. Fatwa yang lain-lain ni natijah daripada khilaf. Kan kita pernah dengar, benda ni khilaf. Khilaf. Dan fatwa yang berlainan inilah namanya mazhab. Jadi macam mana kamu kata, tak perlu ikut mazhab, ikut Quran dan hadis, padahal mazhab itu produk daripada Quran dan hadis. Saya bagi contoh. Dalam satu ayat, berlaku ijma' dan berlaku mazhab. Kalau kita kata, natijah daripada ikut Quran hadis tu sama ada ijma' atau mazhab. Dalam kes ni, berlaku ijma' dan berlaku mazhab. Contoh, tentang bab iddah. Kalau kita tahu orang perempuan, kalau diceraikan oleh suami dia,
dia boleh kahwin lain, tapi kena lepas iddah. Tak boleh lah, misalnya mentang-mentang boyfriend lama dah tunggu kan, minggu lepas kena cerai, minggu ni dah dipinang orang ya, minggu depan dah kahwin lain. Itu tak sepatutnya lah. Boleh, kena tunggu habis iddah. Lama mana iddah perempuan yang dicerai oleh suami? Ulama rujuk dalam Quran dan hadis. Yang datang komen ni tak ada adab, komen benda-benda yang tak relevan. Kita pasal saman dah, sebagai bayar saman. Nantilah ni majlis ilmu. Nak troll pun ada masa, ada tempat dia. Jangan kacau majlis ilmu. Ini bukan ajaran dalam Islam. Benda yang tak ada kena-mengena dengan kuliah, tak perlu dikomen. Komen bila pada tempat yang lain. Baik, kembali. Ini peringatan untuk yang ikut dalam live dia lah. Dia suka troll benda-benda yang tak relevan. Ini masalah hati lah. Baik. Jadi, bila ulama pergi pada sumber hukum, iaitu Quran dan hadis, rupanya bab iddah ni jelas. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang dicerai oleh suami, hendaklah mereka beriddah selama 3 quru. Jelas ya? Baik. Maka ijma' ulama, iddah perempuan yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, adalah 3 kali quru. Tak ada yang kata 4, tak ada yang kata 2. Semua kata 3. Sebab salasah maknanya jelas, 3. Yang tak jelas adalah quru. Kerana Qur'an dalam bahasa Arab ni ada 2 makna. Satu maknanya adalah haid. Orang Arab panggil quru. Satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Tempoh suci itu dipanggil quru juga. Maka timbul persoalan, yang dimaksudkan dalam ayat itu haid atau suci. Jadi ada keraguan. Maka ulama terpaksa bekerja lebih, rujuk ayat Quran yang lain, kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Rujuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Dan yang ketiga, rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kerana Quran dalam bahasa Arab. Kena faham ikut kaedah bahasa Arab. Natijah daripada buat benda-benda ni, ulama dalam mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid. Keluar fatwa, lepas 3 kali haid, habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci. Keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Panjang sikit lah. Sebab suci ni di antara 2 haid. Maka berlaku 2 mazhab. Selepas ulama rujuk Quran, sama-sama rujuk Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku mazhab. So, macam mana kamu senang hati kata, oh tak ikut mazhab, ikut Quran dan hadis? Mazhab itulah natijah pada ikut Quran dan hadis. Ya. Tapi mazhab macam-macam. Sebab itulah kamu ikut yang mana kamu ada ilmu. Kamu di sini kan belajar mazhab Syafi'i, kamu ikut yang itu. Kamu tak ada ilmu tentang Maliki, kamu tak ada ilmu tentang Hanafi. Habis Syafi'i saja yang betul? Tak. Boleh jadi Maliki betul. Tapi kalau kamu nak ikut Maliki, mengaji mazhab Maliki. Mana kamu beramal dengan ilmu. Tak ada kita taksub, oh mazhab Syafi'i saja yang betul. Tak ada. Kita berpegang bahawa mazhab-mazhab yang muktabar ini, betul atau salah mereka, masih diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, Nabi SAW memberi indikasi, orang-orang yang berijtihad, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Kerana mereka orang yang layak. Macam kita ni, betul pun berdosa. Sebab dari awal, kita dah tak layak. Kita dah langgar larangan Allah Ta'ala, betul tu kebetulan. Bukan betul sungguh, kebetulan betul. Itu dilarang. Bahkan ada orang mempertikaikan. Dia tanya, yang kita sekarang ni sembahyang ikut mazhab Syafi'i lah, Maliki lah, Hanafi lah. Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Hang tanya soalan apa macam tu? Nabi SAW sembahyang ikut wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah bagi dia itu bercakap ikut hawa nafsu. Yang Nabi cakap tu melainkan wahyu yang diwahyukan. Kalau Nabi SAW bercakap ikut wahyu, takkan Nabi sembahyang ikut suka hati. Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sembahyang. Habis kenapa kita main ikut mazhab? Kamu ni tak faham lagi rupanya. Pertama, sebab kamu tak dapat wahyu. Yang dapat wahyu tu Nabi. Nabi yang sembahyang ikut wahyu. Habis kita, kenapa tak main ikut Nabi tu pun? Sebab kamu tu tak jumpa Nabi. Orang yang beria-ria. Saya sembahyang macam ni. Sebab Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Cuba pelan-pelan picit dia slow-slow bang. Lah bang nak tanya. Abang lihat Nabi salat bila bang? Minggu lepas ke tahun lepas? Kan tak ada antara kita yang lihat Nabi salat. Semua yang solat di zaman kita ni, solat ikut sebagaimana yang guru dia ajar. Guru dia pun tak lihat Nabi solat. Dia pun ambil pada guru dia, daripada guru dia, akhirnya bersambung sampai kepada sahabat. Ni baru betul, sahabat yang lihat Nabi solat. Yang macam tu bersambung sanad, di zaman kita tinggal 4 sahaja. Iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain-lain mazhab dahulu yang hebat-hebat, takdir Allah pupus. Tak sampai pada kita. Benda tak sampai nak amal macam mana. Jangan-jangan kamu itu hanya memahami sendiri hadis tentang solat, kamu buat kefahaman sendiri, maka sanad solat kamu terputus. Tak sampai kepada orang yang melihat Nabi solat. Jadi kena faham, selapis macam bijak kan. Nabi sebenarnya mazhab mana? Ini soalan yang mengelirukan. Bahkan ada yang futuristik. Dilihat ke depan. Dia kata kita lah ni duduk mazhab tu, mazhab ni. Saat lagi Nabi Isa AS turun ke dunia, agak-agak tuan-tuan, Nabi Isa ikut mazhab mana? Pening pula kita nak pergi kaji mazhab Nabi Isa AS. Mazhab kita sendiri pun tak berapa nak lepas lagi. Nak pergi kaji mazhab Nabi Isa pula. Ini apa punya soalan? Ceritanya kan kita yakin bahawa apabila Nabi Isa AS turun ke dunia, Nabi Isa akan memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Tak ada pula Nabi beritahu mazhab mana. Habis kita sekarang nak beramal dengan syariat siapa? Syariat Nabi Musa? Syariat Nabi mana? Nabi Ibrahim? Tidak. Kita pun nak kena beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad? Adakah tunggu Nabi Isa turun dulu? Saya sebenarnya dalam baca kunut subuh ni macam ni lah. Nanti kalau Nabi Isa baca kunut, saya baca. Kalau Nabi Isa tak baca, saya tak baca. Nabi Isa nak turun bila bang? Abang meninggal pun belum tentu Nabi Isa turun. Abang nak subuh besok. Jadi ceritanya kita nak tahu syariat Nabi Muhammad kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Bila ulama rujuk pada Quran dan Sunnah, ada kalanya berbeza. Sebab itu bab kunut subuh misalnya khilaf. Ulama ni faham hadis ni jelas Nabi kunut subuh sampai akhir hayat. Nabi tak pernah tinggal. Ulama ni kata tak, Nabi kunut subuh lepas tu Nabi tinggal. Jadi masing-masing belajar ikut mazhab, insya-Allah itu mendapat pahala di sisi Allah Taala. Yang memperdekakan mazhab ini itu mendatangkan kepada dosa kerana memisahkan umat Islam dengan Quran dan hadis melalui saluran yang betul iaitu para alim ulama. Ada kalanya mereka keliru tentang jihad. Sebagaimana yang berlaku pada golongan Daesh, golongan ISIS. Ya. Mereka membunuh, mengebom orang-orang Islam dan mereka mendakwa itu adalah jihad. Mereka sembelih, mereka bakar orang Islam, mereka kata itu adalah jihad. Bahkan yang terbaru di negara kita di Ulu Tiram. Mungkin atas nama perjuangan Islam, mereka bunuh pegawai, bukan mereka seorang dia, bunuh pegawai polis. Ini adalah kerana keliru tentang jihad. Baik. Minta maaf ya, ini kena sebut. Tapi ada setengah orang tak selesa kalau kita sebut ni. Literal ni diwakili oleh kumpulan yang menafsirkan agama secara keras dan zahir. Dan mereka meyakini bahawa tafsiran mereka sahaja yang betul. Jadi seolah-olahnya, bila mereka faham macam tu, itulah Quran dan hadis. Sedangkan, contohnya macam ni kan, soalan dia. Tuan-tuan,
dalam hadis Nabi SAW bersabda begini. Tapi Imam Syafi'i berfatwa macam ni. Tuan-tuan nak ikut Nabi kan nak ikut Imam Syafi'i? Ditanya macam tu. Pening kita nak jawab. Sungguh kot lah. Takkan nak tinggal Nabi ikut Imam Syafi'i? Kita orang Islam mesti ikut Nabi. Padahal soalan tu tak valid. Soalan tu sendiri dah salah dah. Memang orang Islam wajib ikut Nabi. Tetapi soalan yang sebenar adalah hang nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu sendiri. Itu je beza dia. Imam Syafi'i tengok hadis tu secara keseluruhan. Maka Imam Syafi'i kata yang ni mutlak, yang ni muqayyad, yang ni khas, yang ni am. Ya, yang ni mansukh, yang ni nasikh. Ini Imam Syafi'i. Kita baca hadis pun baca terjemah, kita keluar fatwa sendiri. Maka itu membawa kepada kesesatan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Ini saya kata ni. Setengah orang marah. Ustaz ni hari-hari latih Wahabi. Dapat pahala ke Ustaz latih Wahabi? Dapat. Sebab Wahabi ni ajaran sesat. Menerangkan pada orang bahawa ajaran ini sesat, hendaklah dijauhi, itu fardu kifayah. Dapat pahala. Bukanlah meratik Wahabi itu duduk pegang tasbih. Wahabi. Bukan. Itu ajaran mana pula tu? Maksudnya kita terang. Yang dinamakan Wahabi ini ajarannya menyeleweng. Tapi dia mengaku dia betul. Dia kata dia salafi. Bahkan dia kata dia lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Kita blok yang tanya soalan mengaku-mengaku ni. Ganggu kita punya majlis. Kan boleh je kita fokus pada tajuk, pada ilmu. Baik. Jadi kita nak ikut pada Nabi SAW ni dalam 3 cabang agama kita yang utama, iaitu kita nak ikut Nabi SAW dalam perkara akidah, tauhidlah keimanan. Kita nak ikut Nabi SAW dalam perkara syariah, itu ilmu fiqh. Dan kita nak ikut Nabi SAW dalam kebersihan hati. Disebut sebagai tarikat, ataupun ilmunya ilmu tasawuf. Tapi kalau dalam bahasa hadis Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Beritahu kepada saya apa dia Islam. Jadi Islam itulah yang kita istilahkan sebagai fiqh, ilmu hukum hakam. Kemudian akhbirni anil iman. Beritahu kepada saya tentang iman. Maka Nabi SAW terangkanlah rukun iman satu persatu. Maka itulah yang kita panggil ilmu tauhid. Dalam bahasa hadis dia panggil iman. Dan Sayyidina Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan. Beritahu kepada saya tentang ihsan. Jadi Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan tu kamu sembah Allah seumpama kamu lihat Allah. Seumpama. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalaupun kamu itu tidak melihat Allah, akan tetapi Allah melihat kamu. Yang inilah orang ulama tasawuf istilahkan sebagai maqam musyahadah dan muraqabah. Maqam musyahadah tu orang tu sampai satu tahap sepertinya dia lihat Allah di mana-mana. Bukan Allah bertempat di mana-mana. Mana dilihat di sini ingat Allah Ta'ala. Tengok benda buruk berlaku ingat Allah Ta'ala. Nampak nikmat yang baik berlaku ingat Allah Ta'ala. Ya, dan sebagainya. Sentiasa dia lihat itu adalah perbuatan Allah. Tapi paling tidak pun maqam muraqabah. Kita buat apa pun kita tak ingat Allah tengok kita. Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu muraqabah. Kita tengah sembahyang pun tak ada muraqabah apa. Daripada takbir sampai bagi salam. Sana sini kita pergi. Muju ada imam. Kita tahu nak bagi salam bila. Kalau tak ada imam lah, 2 rakaat lah. Ya. Itu kita jauh lagi daripada makam ihsan. Tapi kita kena usahalah untuk kita fulfill kewajipan ikut sunnah dalam iman, Islam dan ihsan.
Baik. Jadi dalam akidah yang sahih daripada Nabi SAW, ia bertunjangkan dalil nakli, iaitu Quran hadis, wahyu, dan juga dalil akli, iaitu pemikiran yang logik. Jadi golongan literal ni, sebahagian mereka ni memperlekehkan ilmu akli. Bahkan dia tolak pengajian kita dengan alasan kononnya pengajian kita tu banyak guna logik. Dia kata tak usah duk mengaji dah sebab 20 ni. Sebab 20 ni ilmu banyak guna akal, bukan Quran hadis. Dah. Sejak bila Quran hadis tak bagi kita guna akal? Bahkan sebaliknya Quran hadis yang suruh kita guna akal. Yang tuan-tuan selalu baca surah Yasin, kan ada ayat Allah berfirman, afala ya'qilu. Apakah tidak mereka itu menggunakan akal? Tuan-tuan ada pula yang rajin baca surah Al-Mulk sekarang ni. Kan ada Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka mereka mengeluh berintih, kalaulah dahulu ketika di dunia kami mahu mendengar. Ada orang dipekakkan telinga. Dia tak dengar pun. Dia datang pun hanya nak terus, nak main-mainkan, nak pergi. Dia tak mau dengar pun. Au na'qilu. Atau di dunia dulu kami gunakan akal. Tidaklah kami tergolong di kalangan ahli neraka. Mana salah satu sebab masuk neraka tak guna akal. Ini macam mana pula kamu kata dalam akidah ni tak guna akal? Bahkan menggunakan akal itu adalah sunnah para Nabi. Bahkan itu cara Allah Ta'ala. Ketika Allah nak menetapkan tauhid, bahawa Tuhan satu, dan nak menolak syirik, kononnya Tuhan itu banyak, Allah SWT mendatangkan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, iaitu langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu kan dalil akli. Kerana realiti Tuhan tak banyak. Realiti Tuhan esa. Tapi kenapa Allah sendiri berfirman, kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh bayangkan dengan akal saja. Realiti Tuhan tak banyak. Bayangkan dengan akal. Kalau Tuhan banyak, kan Tuhan tu sifatnya maha berkuasa, maha berkehendak. Hancurlah langit bumi ni. Masing-masing Tuhan nak buat cara dia. Tuhan ni nak buat macam ni. Nak buat malam, Tuhan ni tak nak buat siang. Hancurlah. Negara kita pun bukan main susah kita pilihan raya, kan tak? Pilihan raya tu kenapa? Nak pilih satu kerajaan. Kenapa kita tak jimat duit pilihan raya? Kita bagi je. Siapa yang nak jadi kerajaan, kita lantik. Ramai Syah. Yang ni nak jadi kerajaan. Yang ni nak jadi kerajaan. Yang ni pun nak jadi kerajaan. Okay, kita lantik. Lah kita ada 3 kerajaan. Macam mana? 3 kerajaan, 3 Perdana Menteri, 3 kabinet. 3 Menteri Pelajaran, 3 Menteri Kesihatan. Masa kita ada 1 Menteri Kesihatan pun kita dah confuse kita lagi, ingat tak? Nak cocok 2 kali ke 3 kali? Booster ke tak booster? Itu 1 je Menteri Kesihatan. Bayangkan 3 Menteri Kesihatan. 1 Menteri Kewangan pun kata kadang dengar-dengar macam nak GST balik. Macam nak SST je. Ya. Bayangkan 3 Menteri Kewangan. Jadi kalau negara yang kecil macam Malaysia pun tak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada 1 kerajaan. Apa alam semesta, langit, bumi, bintang, matahari boleh ditadbir oleh lebih pada 1 Tuhan? Mustahil. Mustahil itulah hukum akal. Tak mungkin, akal tak boleh bayangkan. Tapi mana tahu kot, kalau Tuhan banyak tapi dia pun mesyuarat dulu nak buat macam mana. Dia pun tak gaduh lah, dia pun mesyuarat bincang. Kalau mesyuarat bincang tu lemah lah tandanya. Kita lemah kena mesyuarat dulu. Nak bagi Ustaz Angku malam ni AJK mesyuarat dulu. Boleh ke? Panggil. Okey ke? Ini kita panggil orang lain ke? Ini kata setuju. Sebab kita lemah. Kita tak ada buat keputusan sendiri. Apa Tuhan pula mesyuarat dulu? Itu bukan Tuhan lah. Bahkan Nabi Ibrahim AS ketika nak menetapkan tauhid dan menolak syirik, itu akidah. Itu basic akidah. Tauhid lawan syirik. Itu basic. Nabi Ibrahim menggunakan dalil akli. Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Namrud, kamu bukan Tuhan. Dalilnya kamu lemah. Akal yang sihat tak boleh terima Tuhan tapi lemah.
Orang yang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah tak sihat. Ayah pin lemah. Tanda lemah ayah pin, kalau tak makan, dia lapar. Kalau dia makan, dia nak membuang. Apa Tuhan pula makan membuang ni, apa cerita? Tak betul. Ada satu orang lagi nama Harun, kalau tuan masih ingat. Tuhan Harun, awal faham. Kemudian dia kena tangkap. Polis tangkap sebab pengikut dia disyaki bunuh satu pegawai Jabatan Agama Islam. Jadi lepas dia kena tangkap, masuk dalam berita dia kena stroke, naik kursi roda. Apa Tuhan boleh kena stroke? Waktu keluar lagi dalam berita, mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Itu dia, Tuhan dapati bersalah oleh mahkamah. Masuk akal ke? Di negara kita berlaku mantan Perdana Menteri didapati bersalah oleh mahkamah. Tak biasa berlaku lagi, first time. Tapi akal boleh terima. Sebab dia manusia. Dan dia pun dah tak ada jawatan. Dia dibicara. Mahkamah dapati dia bersalah. Mungkin ada orang tak setuju. Mungkin ada orang setuju. Tapi logik. Kalau Tuhan dapati bersalah oleh mahkamah, mustahil. Maka Nabi Ibrahim nak bagi kepada Namrud, kamu mustahil Tuhan. Kerana kamu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar, Tuhan saya. Berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud degil. Degil campur bodoh. Bodoh sombong lah. Penyakit yang zaman kita ni diistilahkan sebagai penyakit BBAK. Orang Jeram tahu penyakit BBAK? Tak biasa dengar. Harap-harap boleh masuk ke sini. Penyakit biar bodoh asal confident. Dia bodoh tapi dia confident. Namrud macam tu, dia bodoh. Dia mengaku Tuhan tu bodoh. Tapi dia confident. Dia kata, ana uhi wa umi. Kalau takat hidup mati, aku pun boleh. Dia panggil dua orang tahanan, satu dia bunuh, satu dia lepaskan. Konon yang dia bunuh, dia dah matikan. Yang dia lepas, dia dah hidupkan. Itu kan bodoh. Yang kamu lepas tu dah hidup lama. Bukan kamu yang hidupkan dia. Kamu cuma tak bunuh dia saja. Yang namanya hidup daripada tidak ada, seekor nyamuk pun Namrud tak boleh hidupkan. Lalu Nabi Ibrahim membawa hujah akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang sebenar, berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhan, mesti kamu pun kuasa. Wa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Nak tengok. Tak boleh. Dengan dalil akli. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada kalanya ketika baginda nak memahamkan umat tentang akidah, baginda guna dalil akli. Sebab Nabi SAW ajar dua-dua. Syariat Nabi ajar, hakikat pun Nabi ajar. Hati-hati saya mungkin tak sempat nak cover yang mystical. Salah satu sebab jadi ajaran sesat ni, dia nak pegang hakikat dia. Syariat dia tak mahu. Dia kata, ni kulit lah. Kita pegang isi. Masa saya berkuliah di Pulau Pinang, ada orang sana datang tanya. Dia kata, Ustaz, lagu mana kita nak habak kat kawan-kawan ni? Dia kata, kulit ni tak penting. Hak penting isi. Daripada tak memai masjid surau ni semua hak kulit lah. Dia pun mengaji sendiri hak isi. Nak habak lagu mana kat dia pun? Saya pun fikir, saya kata tak tahu nak habak lagu mana. Suruh dia pun main, tinggal kulit kat rumah, main dengan isi ya, kita sembang. Dia pun kata kulit tak penting, tapi kulit tak pakai juga. Abang tak buang kulit tu. Tinggal isi saja. Memang yang penting tu isi durian. Tapi bayangkan tak ada kulit durian. Bersepailah isi dia. Bila jatuh, tak boleh kita makan. Nasib baik ada kulit. Jadi kulit ada peranan dia, isi ada peranan dia. Syariat diamalkan, hakikat diyakini. Jadi Nabi SAW ajar dulu. Dalam bab syariat, Nabi ajar kita jauhi sebab-sebab yang boleh mendatangkan penyakit. Nabi bagi panduan, kalau kita dapati satu negeri dilanda wabak ta'un, yang belum masuk ke negeri itu jangan masuk. Sebab kalau masuk mungkin berjangkit. Yang ada dalam negeri jangan keluar. Kuarantin. Sebab kalau keluar, dia akan merebakkan kawasan jangkitan itu jadi lebih luas. Itu namanya sebab. Jangkitan itu sebab. Hakikat yang bagi penyakit adalah Allah. Itu akidah kita. Yang bagi penyakit Allah, yang sembuhkan penyakit Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Bukan ubat, bukan doktor, bukan herbal. Tapi kita boleh pergi pada doktor sebab usul ikhtiar syariat.
Bila Nabi ajar hakikat, ilmu hakikat yang Nabi ajar, Nabi bersabda, la adwa. Hakikatnya tak ada jangkitan. Sebab penyakit daripada Allah. Jadi ada satu Arab Badawi. Badawi ni mana Arab kampung. Dia tak berapa faham lah ilmu hakikat. Ya, dia duduk kampung, bela kambing, bela unta. Tahu-tahu singgah mengaji, Nabi tengah mengajar ilmu hakikat. Tapi bagusnya Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya. Beza dengan sebahagian daripada netizen zaman sekarang, dia tak faham, dia kata ustaz ni tak betul. Ustaz ni sesat tu. Mana hantar dia sesat? Aku dengar ceramah, aku tak faham apa pun. Pening aku dengar ceramah ustaz ni, sesat je. Lah, hang pening, hang kata ustaz sesat. Hang tak faham, hang kata ustaz sesat. Tanya dulu. Jadi Arab Badawi ni, dia tak faham. Dia tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, macam mana Rasulullah kata tak ada jangkitan? Saya tengok unta yang sihat, lompat sana, lompat sini. Bila masuk satu ekor unta yang berpenyakit, tak lama lepas tu yang sihat tu jadi berpenyakit. Jadi Nabi SAW faham daripada soalan orang Arab ini, dia masih terikat dengan cause and effect. Sebab dan musabab. Yang itu kita tak nafikan. Tapi sekarang Nabi nak ajar hakikat. Iaitu hakikat penyakit daripada Allah. Jadi orang Arab Badawi itu masih terikat dengan sebab musabab. Jadi Nabi tanya satu soalan yang membuka minda Arab Badawi untuk faham hakikat tauhid. Nabi bertanya, faman a'dal awwal. Kalau memang penyakit perlu pada jangkitan, unta yang mula-mula sakit, penyakit daripada siapa? Baru Arab Badawi terfaham. Oh, sungguhlah. Betul juga. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Takkan unta ni berjangkit pada unta ni tak putus-putus. Tasalsul bersambung-sambung, itu mustahil. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Dia faham dia bahawa kalau hakikatnya penyakit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ya, dengan golongan literal yang menolak peranan akal. Ya. Peranan akal di dalam memahami akidah. Ya. Hati-hati ya dengan golongan ini. 8.57 saya diminta berhenti 9.15, jadi pukul 9 saya akan bagi ruang untuk sesi soalan. Saya tak berani kata sesi soal jawab sebab kadang-kadang orang soal saya pun tak tahu nak jawab. Jadi kita kata sesi soalan. Kalau tahu saya jawab, kalau tak tahu wallahu alam, cari jawapan dulu. Baik. Jadi antara yang dituduh oleh golongan literal kepada pengajian Tauhid Sifat 20, dia kata pertama, Tauhid Sifat 20 ni tak ada zaman Nabi. Yang kedua, dia kata Tauhid Sifat 20 ni sebenarnya ilmu falsafah Yunani, ilmu orang kafir. Jadi kita jangan belajar Tauhid Sifat 20. Baik. Jadi orang macam ni dia keliru, dia tidak boleh beza antara penyusunan ilmu dengan ilmu. Ilmu dah ada zaman Nabi. Zaman Nabi SAW, sahabat tahu Allah wujud. Sahabat tahu bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan dan tidak akan ada perakhiran. Dan sahabat yakin Allah tak sama seperti makhluk. Sahabat yakin Allah tidak perlu pada pencipta, Allah tak perlu pada tempat. Allah Maha Esa, zat, sifat dan af'alnya. Allah Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkata-kata. Ilmu tu dah ada dah. Dengan Qul Huwallahu Ahad pun sahabat dah faham. Tapi ulama susun dalam satu bentuk ilmu yang sistematik. Kamu jangan sampai tak tahu Allah wujud. Kamu jangan tak tahu bahawa Allah wujud tidak ada permulaan, namanya qidam. Kamu jangan tak tahu Allah wujud selama-lamanya, namanya baqa, dan seterusnya. Samalah macam ilmu tajwid. Apa sahabat belajar, ini adalah mat asli, ini mat arid lisukun, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Kan tak ada, tapi tajwid ada. Sahabat baca Quran betul, elok. Jadi sama seperti ilmu sifat 20 ini, ilmunya ada. Kalau sifat 20, itu wujud tanpa ada permulaan. Wujud Allah daripada azali. Ya, qidam Allah tu memang daripada asal. Kuasa Allah memang tak ada permulaan. Kita ni baru je ada kuasa.
Masa baby hanya boleh nangis, minum susu. Baru ada kuasa, lepas tu merangkak, berjalan, berlari, melompat. Kadang-kadang dah tua, hilang balik kuasa tu. Bedridden, pakai pampers balik. Disorong dalam kursi sorong. Jadi, yang kedua dikatakan ilmu ni pada falsafah Yunani tidak tepat kerana orang ahli falsafah Yunani tak mengajar sifat 20. Kalau setakat ilmu logik, Arab, Jauhar, Jisim, Jirim, itu ilmu makhluk. Bukan ilmu tentang Allah. Adapun wujud kidam baqa itu ilmu Quran hadis. Cuma nak faham Allah, kena faham makhluk. Nabi yang berpesan tafakkaru fil khalqi. Berfikir pada makhluk. Jangan berfikir pada khalik. Kamu tak mampu. Bila kita faham kita ni baru wujud, kita faham Allah yang mewujudkan. Bila kita faham kita ni ada ilmu sikit, tapi tak tahu banyak, kita faham Allah tu bersifat ilmu, tahu segala-galanya. Jadi, kalau betul ada orang falsafah Yunani ngajar sifat 20, bawakan bukti. Ahli falsafah Yunani mana ngajar sifat 20? Dalam kitab mana dia ngajar sifat 20? Dan kalau for the sake of argument, kalau memang dia mengajar dan yakin Allah wujud, idam, baqa dan seterusnya, berarti dia orang beriman. Yang menolak akan jadi kafir. Yang kata Allah tak wujud, dia kafir. Yang kata Allah diciptakan baru dia wujud, jadi kafir. Yang kata Allah akan binasa, kafir. Jadi hati-hati ya dengan golongan literal. Mereka daripada satu sudut lebih berbahaya daripada golongan liberal. Kerana liberal ni biasanya ramai orang nampak tak betul. Nak tolak Quran hadis, tak nak pakai hukum Islam. Orang nampak tak betul. Tapi literal nak pegang Quran hadis, nak pegang yang sahih, nak tolak bid'ah, nampak macam betul. Tapi bila kita singkap, di sebalik slogan yang betul itu, tersembunyi makna yang batil. Baik, dah 91 minit. Saya pause dahulu untuk bagi ruang ya. Sekiranya ada sebarang soalan. Silakan. Sebenarnya? Kita jangan tentang bid'ah, atau jangan tentang kedua-duanya, atau tentang lawan dari sunnah dan bid'ah. Tetapi yang tadi Wahabi itu adalah yang melawan bid'ah. Nak penjelasan lah. Baik. Jadi sunnah dan bid'ah ni dari segi bahasa, sunnah ni maknanya jalan. Jadi jalan ni dari segi bahasa boleh jadi jalan yang baik, boleh jadi jalan yang buruk. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang buat satu jalan dalam Islam ni, iaitu jalan yang baik. Dalam hadis yang sama Nabi SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan satu jalan dalam Islam ni, tapi jalan tu buruk. Maksudnya sunnah dari segi bahasa boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi sunnah dari segi istilah adalah at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Itu yang biasa kita gunalah. Kita nak berpegang dengan sunnah, kita nak hidupkan sunnah, kita nak amalkan sunnah. Itu sunnah dari segi istilah. Maknanya yang baik saja. Yang buruk kita tak namakan sebagai sunnah. Sementara bid'ah dari segi bahasa berarti benda baru. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda baru yang dahulu tak ada. Jadi benda baru tu boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Dari segi istilah, ulama ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum dan satu lagi pendekatan yang khusus. Ya. Pendekatan yang umum adalah apa sahaja benda baru dinamakan sebagai bid'ah. Sebab dari segi bahasanya macam tu. Apa sahaja benda baru namakan sebagai bid'ah. Termasuklah kita letak kapet dalam masjid, ya bid'ah. Kita sembahyang guna mikrofon, bid'ah. Kita tawaf guna skuter, ya bid'ah. Sebab benda baru.
Setelah dia kelaskan benda itu sebagai bid'ah, dia akan semak. Ada tak dia selari ke atau bercanggah dengan syariat? Kalau selari, boleh buat. Walaupun benda itu baru. Ya, ada tak pakai mikrofon bercanggah dengan syariat? Tak ada. Bahkan dia membantu menyampaikan suara imam kepada makmum yang jauh. Maka bid'ah itu hasanah. Kenapa hasanah? Kerana tak langgar syarak. Tapi kalau perkara itu bercanggah dengan syarak, orang perempuan nak jadi imam sembahyang salat jemaat pada lelaki, ya, ataupun nak buat salat jemaat hari Sabtu. Ada orang pernah cadangkan sebab dia kata hari Jumaat kerja, jadi sesak jalan, apa, jam, tak produktif. Sabtu cuti, so tukar solat jemaat dah hari Sabtu. Itu bid'ah. Dan ada orang bagi cadangan haji boleh buat sepanjang tahun. Bila berlaku repuhan di Muasim tu, terowong tu, ramai mati, dia buat idea dia kata untuk mengelakkan bagi tragedi berempuh dan semua ni, sebab orang buat haji musim yang sama, waktu yang sama, jadi sesak. Kita bagi orang buat haji sepanjang tahun, barulah tak sesak. Jadi ini bercanggah dengan syariat. Namanya bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah yang dolalah. Itu satu pendekatan, iaitu dia letakkan dalam baku bid'ah dulu, lepas tu baru dia tengok selari atau tak dengan syarak. Selari dia namakan bid'ah hasanah, tak selari dia namakan bid'ah yang sayyi'ah dolalah. Ada sebagian ulama dia mengambil pendekatan yang khusus. Bid'ah ni bagi dia ma uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Benda yang diadakan yang tak ada asal, tak ada dalil dalam syarak yang menyokong benda tu. Itu bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslu fi syari'ati yadullu alaihi falaisa bi bid'atin syar'an. Adapun satu benda baru tapi ada dalil syarak yang menyokong dia, maka dari segi syarak kita tak panggil bid'ah. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun dari segi bahasa ya bid'ah jugalah sebab benda baru. Bila dari segi syarak kita tak mau panggil bid'ah sebab dia ada dalil. Jadi sebenarnya dia panggil khilaf lafzi. Perbezaan antara dua kumpulan ulama ni perbezaan hanya pada menetapkan istilah saja. Dari segi hakikat sama-sama setuju, apa sahaja benda baru kena pastikan ada dalil, tak langgar syarak. Kalau tak ada dalil melanggar syarak, itu tak boleh buat. Kalau nak namakan dia bid'ah sayyi'ah ke, kalau nak namakan bid'ah saja ke, itu nombor dua. Yang penting benda itu tak boleh buat. Dan apa sahaja perkara baru, bila disemak dengan dalil dan syarak, didapati selari, yang itu boleh buat. Kalau nak namakan itu bid'ah hasanah ke, kalau tak nak namakan bid'ah langsung pun, itu hanya istilah. Yang penting sepakat semua ulama, perkara baru hendaklah ditimbang pada neraca syarak. Misal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang ni yang kita tak berkenan dengan kawan-kawan kita yang mengaku salafi ni. Asal makna salafi itu bagus, ikut salaf, ikut generasi awal umat Islam. Tapi realitinya mereka hanya mendakwa salafi, tapi mereka tak ikut salaf. Kawan-kawan kami di sebelah utara, dia kata, hak lagu tu ustaz, mereka bukan salafi. Habis itu, mereka salafi. Salafi kot ni, mereka ikut lain. Oh, salafi tak mau lah. Kalau salafi bagus. Contohnya dalam bab bid'ah. Imam Syafi'i ulama salaf. Imam Syafi'i jelas sebut 3 poin je. Selesai. Imam Syafi'i poin yang pertama kata al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Itu poin yang kedua. Ada yang terpuji, ada yang terkeji. Poin yang ketiga, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara baru yang selari dengan sunnah iaitu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana bercanggah dengan sunnah itu terkeji. Selesai. Mana perkara baru hendaklah ditimbang dengan syarak. Tetapi golongan yang mendakwa kononnya salafi, dia kata bukan. Perkara baru dalam urusan agama semuanya terkeji. Perkara baru dalam urusan dunia boleh. Kan macam tu dia kata. Jadi ini tak betul. Kerana perkara baru urusan dunia pun kalau bercanggah dengan syarak tak boleh. Contoh,
Pembedahan tukar jantina. Pembedahan tukar jantina urusan dunia. Pembedahan itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Tapi tukar jantina itu dilarang. Maka dia tetap bid'ah yang sayyi'ah. Perkara baru yang buruk. Walaupun di urusan dunia. Saya bagi contoh lagi. Insurans dan takaful. Ini dua perkara tak ada zaman Nabi. Dan dua-duanya urusan dunia. Dan coverage, kalau berlaku apa-apa ada protection, dapat pampasan. Tapi kenapa ulama' memfatwakan insurans haram, takaful halal? Padahal sama-sama perkara baru dalam urusan dunia. Sepatut dua-dua halal. Insurans halal, takaful halal. Majoriti ulama' kata tak, insurans haram. Sebab dalam insurans kata para ulama, dia adalah akad muawadat. Kontrak yang ada timbal balas. Aku bagi kau premium, kau bagi aku protection. Akad yang timbal balas macam ini, kalau ada tak kepastian, ada pula elemen seperti nasib, maisir, gambling, dan ada elemen bagi sikit dapat lebih, riba, menjadikan kontrak itu haram. Takaful sama juga. Takaful pun tak pasti. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tengoklah. Takaful pun ada elemen nasib. Takaful juga ada elemen beri sikit, dapat lebih. Kenapa pula takaful boleh? Kerana takaful dia berasaskan akad tabarruk, charitable contract. Macam khairat kematian. Dia dah sumbangkan dah duit tu. Cuma yang kendalikan tabung tu dia akan uruskan. Kalau orang ni kemalangan dia bayar macam mana, orang ni sakit dia bayar macam mana. Tapi kita dah bagi. So macam mana itu tak pasti itu tidak menjejaskan kontrak dalam bentuk tabarruk, sedekah. Jadi poinnya apa? Poinnya ulama tak tengok insurans dan juga takaful daripada sudut ini urusan dunia, ini urusan agama, tak. Ulama tengok selari ke bercanggah dengan syarak untuk menetapkan betul atau salah. Punca kenapa berlaku kekeliruan kerana mereka tak memahami hadis mengikut kefahaman para ulama. Hadis yang mereka keliru adalah hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW bersabda yang antara lain berbunyi wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi dia kata Nabi SAW dah kata setiap bid'ah sesat. Macam mana pula ulama kata ada bid'ah yang hasanah? Kerana dia tak faham bahawa kullu di situ Imam Nawawi dah terangkan adalah yang dikhususkan. Sebab kullu dalam bahasa Arab ada kalanya makna semua, ada kalanya makna sebahagian. Jadi kullu bid'atin makna sebahagian. Itu boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi terangkan. Jadi kullu dengan makna sebahagian ni biasa. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ada di sana seorang raja yang merampas setiap sampan. Setiap perahu raja akan ambil. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja hanya mengambil sampan yang elok. Sampan yang rosak raja tak ambil. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS bila naik sampan dengan Nabi Musa AS, Nabi Khidir lubangkan sampan itu supaya raja tak rampas. Padahal dalam Quran kata kullu, semua sampan dirampas. Maksudnya sebahagian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Zahirnya yang namanya anak Adam kalau mati memang jasadnya reput lah. Sebab hadis sebut kullu. Tapi jasad pada Nabi tak dimakan oleh tanah. Jasad orang mati syahid, mana ada kalanya Allah jaga. Oh, hadis tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tak betul. Hadis betul. Tapi cara kamu faham hadis tak betul. Kullu bni Adam tak bermakna semua. Kullu bni Adam maknanya kebanyakan anak Adam bila mati jasad dia reput. Tapi ada segelintir anak Adam yang Allah jaga jasad mereka tak dimakan oleh tanah. Jadi dalam bab bid'ah ni sebenarnya siapa yang kata Nabi tak buat tak boleh buat, dia yang buat bid'ah. Kerana apa yang Nabi tinggal bukan sumber hukum. Sumber hukum adalah Quran, sunnah, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi iktiraf, ijma', qiyas. Ini sumber hukum. Yang Nabi tak buat bukan sumber hukum. Dia dah langgar ayat Quran, Allah berfirman,
wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam ayat Quran Allah berfirman, apa yang bagi dia larang, kamu kena tinggalkan. Allah tak kata apa yang Nabi tak buat. Dalam hadis Nabi bersabda, iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Bila aku larang kamu daripada sesuatu, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak bersabda, apabila aku tak buat satu benda, kamu jangan buat. Tak ada. Bahkan sahabat banyak buat benda yang Nabi tak buat. Kumpul Al-Quran dalam satu mushaf, Nabi tak buat, sahabat buat. Kumpulkan orang sembahyang di belakang solat imam 20 rakaat tarawih, Nabi tak buat, sahabat buat. Tambah azan Jumaat daripada sekali jadi 2 kali, Nabi tak buat, sahabat buat. Apa kita lebih faham agama daripada sahabat? Sahabat pun buat benda yang Nabi tak buat, bila mana mereka menilai perbuatan itu baik dari segi syarak. Jadi jangan kita menyangka kita lebih pandai daripada para sahabat, sehingga apa saja Nabi tak buat, kita haramkan. Itu masalah dalam bab bid'ah tadi. Jadi Wahabi mendakwa dia tolak bid'ah, itu bagus, tapi dia tolak juga bid'ah hasanah, itu yang tak bagus. Kalau tolak bid'ah sayyi'ah, kita sepakat dengan mereka. Penjelengan-penjelengan yang Wahabi tolak, kita pun tolak, itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai maulid Nabi pun nak diharamkan, doa ramai-ramai lepas semayang pun dipertikaikan, bahkan ada yang sebut Ya Latif pun tak bagi. Ya Latif nak kita seru Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang elok, panggil Allah dengan nama-nama tu. Kita beramal dengan ayat Quran. Tapi asal-alasan Nabi tak buat. Jadi ini masalah dalam bab memahami bid'ah. Dah 9.16, dah lebih pada waktu 9.15. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadu bi syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi dah solat jamak takdim, saya dalam musafir. Jadi saya minta izin keluar dulu.